Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad, إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang lagi meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, InsyaAllah malam ini kita sambung lagi perbincangan kitab Fiqhul Manhaji jilid yang pertama. Sambungannya di muka surat 312. Sambungan berkaitan dengan di antara adab-adab mengiringi jenazah. Di antara adab-adab mengiringi jenazah yang telah kita bincang sebelum ini, sempat hanya perkara yang pertama sebelum ini. Malam ini kita pergi kepada perkara yang kedua dan seterusnya berkaitan dengan adab-adab mengiringi jenazah, adab-adab mengiringi si mati. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Di antara adab-adab mengiringi jenazah yang pertama yang telah kita bincang sebelum ini, saya ulang kembali, iaitu mengiringinya dengan berjalan kaki dan boleh menaiki kenderaan ketika pulang jika mahu berbuat demikian. Seelok-eloknya mengiringi jenazah ni dalam keadaan jalan kaki. Pergi jalan kaki, balik naik kenderaan. Itu seelok-eloknya. Kerana perkara ni sabit dalam hadis Nabi, betapa Nabi semasa Nabi nak berjalan pergi mengiringi jenazah, walaupun disediakan kenderaan, Nabi tak nak naik kenderaan tersebut. Tetapi masa balik, Nabi naik. Nabi naik. Pasal benda hadis yang kita bincang sebelum ini, masa mengiringi jenazah, malaikat pun berjalan kaki juga. Pasal malaikat pun berjalan kaki juga. Maka atas sebab tu Nabi tak nak naik kenderaan dalam keadaan hamba Allah
di kalangan malaikat sedang berjalan kaki mengiringi jenazah. Dan pada masa yang sama, bila mana selesai mengebumikan jenazah, disediakan kepada Nabi kenderaan, tunggangan. Maka Nabi naik. Pasal benda Nabi naik? Di sebalik yang Nabi tunggang ketika itu, iaitu bila mana Nabi tengok kumpulan para malaikat yang sebelum ini berjalan kaki sudah tak ada, maka Nabi pun naiklah kenderaan ketika itu, naik tunggangan ketika itu. Tapi nisbah kepada tempat yang dekat bolehlah kita buat sedemikian rupa. Tapi dalam suasana kita hari ni boleh buat macam tu. Nak pergi ke bumi Bukit Teratai, kalau nak berjalan kaki, nak usung jenazah berjalan kaki, macam mana agak-agak? Tak ada siapa yang sanggup kan. Ala kulli hal, kalau dekat seperti mana belakang ni, tanah perkuburan Taman Qasas ni, itu tak apalah. Tapi dengan sebab situasi kita sekarang ni jauh, maka bolehlah kita ambil pendekatan dengan kaedah menaiki kenderaan. Kerana jalan kaki ni dalam suasana masyarakat kita hari ni tidak berapa sesuai. Kerana terpaksa kita lalu mengikut lalu atas jalan raya, kadang-kadang terlibat dengan kesesatan lalu lintas. Takkan nak pikul jenazah macam tu je kan. Nampak tak berapa cermatlah kita sebenarnya. Sesuai dengan suasana, maka kita teruskan dengan van jenazah yang ada, letak atas tu, kita iringi pun dalam keadaan menaiki kenderaan. Itu dalam suasana kita hari ini. Kita dapat pahala mengiringi jenazah, walaupun hukum asal mengiringi jenazah dalam keadaan menaiki kenderaan ni hukumnya makruh sebenarnya. Makruh hukum asal dia. Tapi dalam suasana kita hari ini terangkat hukum makruh bila mana bertembung dengan perjalanan yang kiranya jauh, maka terangkat hukum makruh tersebut. Dengan sebab jauh. Itu telah kita bincang sebelum ini. Dan malam ini kita masuk pada perkara yang kedua, haram memikul jenazah dalam keadaan sambil lewa. Haram hukum. Maksud haram ni berdosa ni. Kalau makruh tak berdosa lagi. Tapi kalau haram kalau kita buat benda haram ni berdosa. Haram memikul jenazah dalam keadaan sambil lewa atau keadaan yang boleh menyebabkannya jatuh ke tanah. Sambil-sambil je pikul. Khawatir, takut-takut terjatuh ke tanah, maka hukumnya haram, kena pikul dengan cermat. Kerana mayat manusia ni dia tidak najis, dia dihormati, tak sama dengan bangkai-bangkai lain. Walaupun dah mati, tetap kena muliakan. Letak tempat tinggi, pikul elok perlahan-perlahan dengan penuh tata tertib. Tu mayat manusia, jenazah manusia ni kita kena muliakan dia. Nak bawa pun dalam keadaan penuh tata tertib, kena pegang betul-betul. Sebab tu kita hari ni bila mana kita nak angkat jenazah, semua pakat berebut belaka. Betul tak? Hak ni nak pegang sikit, hak ni nak pegang sikit, walaupun bukanlah kuat, bukan. Hak pegang betul-betul apa orang? Hak pegang betul-betul 4 orang tu, 4 tempat je. Dia ada 4 penjuru kan. Hak lain tu letak tangan je. Letak tangan, tumpang keberkatan, memuliakan jenazah. Tumpang sekaki, tak apa dah. Sentuh tak apa dah. Tapi jangan bergayut situ pula. Dah lah tengok orang dah pikul belakang kita pun pegang bergayut situ pula. Makin berat. Maknanya kita walaupun benda tu orang dah pikul, dah cukup 4 orang pun dah boleh dah kalau kira kan. Tapi yang berat kalau kita ni sikit-sikit seorang jadi ringan. Tapi kalau yang berat kita pikul seorang, beratlah jadi dia. Tapi kalau yang berat kita pikul ramai, ringan jadi. Jadi ringan. Kita nak macam tu lah. Kena berebut dalam keadaan penuh tata tertib. Jangan terlalu gelojoh sangat, dikhawatiri takut-takut terjatuh.
Kalau kita buat sambil lewu, hukumnya hukum haram, berdosa kita. Sunat membawa jenazah dalam peti, dalam keranda. Sunat bawa jenazah dalam keranda, jangan bawa macam tu je. Depan seorang, belakang tengah seorang, belakang seorang, pikul tanpa ada keranda, tanpa ada pengusung. Boleh juga macam tu, betul tak? Boleh. Tapi lebih afdal kita ambil pahala sunat dengan membawa jenazah dalam keadaan dalam peti keranda, macam hak kita duk bawa tu. Kita bawa dalam keranda. Terutama jika mayat tersebut adalah perempuan, lebih-lebih lagi yang si mati itu ialah seorang perempuan, seorang muslimah. Pasal muslimah, seorang perempuan ni, aurat dia masa hidup pun memang dia lebih. Pasal orang perempuan tu sendiri maksudnya perhiasan. Bila mana perhiasan dia kena tutup elok-elok. Dia tu dah perhiasan dah. Bila mana perhiasan dia kena jaga, takut-takut menimbulkan fitnah. Jaga elok-elok. Tu yang jadi sunat, kita tutup dengan keranda. Lebih-lebih lagi si mati tersebut ialah perempuan. Tutup elok-elok. Sebagai meraihkan kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia. Pasal apa? Pasal nak meraihkan kemuliaan. Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pada manusia. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Ni kejadian terbaik kita umat manusia. Lebih-lebih lagi kita ni ada dua nikmat yang hebat, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka lagilah kita kena muliakan. Kalau ada dua nikmat ini, lagi kita kena muliakan. Apatah lagi dalam suasana Nabi berdepan dengan seorang Yahudi, orang kafir. Nabi bangkit. Orang Yahudi dipikul depan Nabi. Nabi bangkit, Nabi bangun. Pasal memuliakan juga. Tu Yahudi ni, kalau kita ada cerita ni, Muslim, mukmin, Melayu, lagi beragama Islam, lagi beriman, maka lebih-lebih lagi kita kena muliakan dia. Manusia yang ada akidah Islamiyah, ada nilai-nilai agama ini, dia mulia masa hidup, dia mulia masa mati, dua-dua mulia. Walaupun dah mati, kena muliakan juga. Tak boleh kita main cincai-cincai, tak boleh. Kena bawa elok-elok, pikul elok-elok kalau boleh dalam keadaan tutup, dalam keranda, dalam peti keranda. Lebih-lebih lagi muslimah. Bab tu muslimah lebih aula kita kafankan dia 5 helaian. Tidak gitu muslimah. 5 helaian kan? 5. Muslimin berapa? Muslimin 3. Afdal 3 je. Walaupun 1 helaian dah memadai. 1 helaian bagi muslimin, 1 helaian bagi muslimah. Cukup dah. Cukup dah kalau kira. Dah tutup aurat dah. Tapi nak gambarkan kemuliaan. Aurat muslimah lebih luas daripada aurat kaum lelaki. Walaupun semasa hidup, walaupun masa mati. Cuma masa mati ni siapa kena jaga aurat dia? Orang hidup kena jaga aurat si mati. Berdosa juga tengok aurat si mati. Ya, berdosa juga. Masa hidup kalau kita buka aurat berdosa. Masa mati kalau kita tengok aurat berdosa. Cuma si mati berdosa tak? Si mati bila mana dia dah mati, terbuka aurat dengan sebab orang buka aurat, tak berdosa dia. Habis dah, tutup dah pintu dosa bagi dia. Pasal dia dah mati. Hak tanggung dosa siapa? Orang yang tengok aurat si mati. Sebab tu orang yang nak mengurus jenazah, orang yang paling amanah. Orang yang paling amanah, kalau dia ternampak apa-apa, biar dia je tahu. Tak bawa sampai keluar. Keluar bilik pengurusan jenazah. Tak ada orang tahu. Pasal dia orang yang paling amanah dalam menguruskan jenazah.
Kena macam tu. Tak boleh cerita kat luar sana dia ni gini ni sampai mengaibkan si mati. Lebih-lebih lagi melibatkan aurat si mati. Tempat-tempat sulit bagi si mati. Maka kita kena tutup. Biarlah ianya menjadi rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena amanah pada si mati pasal kemuliaan manusia. Lebih-lebih lagi kita sebagai muslim mukmin, lebih-lebih lagi sebagai seorang muslimah, sebagai seorang kaum ibu yang mana auratnya lebih besar daripada kaum lelaki, lebih luas daripada kaum lelaki. Kena macam tu. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga, makruh. Makruh membuat bising ketika mengiringi jenazah. Bahkan disunatkan supaya tidak meninggikan suara dengan membaca Al-Quran, berzikir dan lain-lain. Makruh kalau kita mengiringi jenazah dalam keadaan kita baca Quran tinggi suara. Dalam keadaan kita berzikir dalam keadaan tinggi suara, makruh. Tapi kalau sebelum mengiringi, bolehlah nak baca Quran, tak ada masalah. Tapi masa mengiringi itu ada setengah-setengah sambil-sambil mengiringi itu dia dah bertahlil. Dia bertahlil sambil-sambil pikul jenazah, dia bertahlil kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai mana? Sampai tanah perkuburan. Tu perbuatan makruh. Meninggikan suara semasa mengiringi jenazah hukumnya makruh. Kena dalam keadaan mana? Kena dalam keadaan kita bertafakur. Dalam keadaan tafakur, dalam keadaan kita fikir hari ni kita pikul si mati yang sedang kita pikul dan sedang kita iring. Satu masa nanti kita di atas orang pikul kita. Satu masa nanti kita dipikul orang iring kita pula. Hari ni kita iring orang, satu masa nanti kita akan diiring. Mari dalam keadaan tafakur, dalam keadaan menginsafi diri, dalam keadaan kita juga ialah makhluk mati, kita juga ialah keturunan mati, kita juga ialah bakal jenazah. Kena macam tu. Maksudnya makruh membuat bising ketika mengiringi jenazah. Bahkan ni buat bising dengan baca Quran, ni buat bising dengan zikir. Kalau buat bising dengan benda lain, lagilah baca Quran kuat dalam keadaan itu pun hukum makruh. Bukan kata tak boleh, makruh. Dan hendaklah digantikan. Ni hak kita kena buat macam mana? Hendaklah digantikan perbuatan bising itu dengan bertafakur mengenai kematian dan memerhatikan kesudahannya. Kita tafakur mengenai kematian yang sedang kita saksikan ketika itu. Tetafakur, mengisafi diri kita. Hari ni giliran dia, besok kemungkinan giliran kita, walaupun kita masih muda. Mati ni dia tak kenal muda tua. Mati ni dia tak kenal miskin kaya. Mati dia tak kenal pangkat darjat. Tak kenal. Sampai masa Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita. Dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja Allah Ta'ala boleh cabut. Sebab tu kita kena minta biar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Minta selalu. Jangan sunyi daripada doa tersebut. Sambil-sambil kita bangun malam, lepas solat kita baca doa. Solat berjemaah, imam baca doa, kita aminkan. Solat seorang-seorang solat sunat seorang-seorang kita buat tu, kita baca doa. Bangun malam baca doa. Jangan tinggal doa mohon supaya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kematian kita dengan husnul khatimah. Doakan. Doa ni sepatut semua orang ingat dah, pasal tiap-tiap kali lepas solat imam baca. Betul tak? Imam baca. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini semua orang kena ingat pasal dia keturunan mati. Kecuali orang hak memang rasa dia tak mati, tak payah baca doa. Ada hak tak mati depan saya. Ada keturunan hak tak mati. Semua mati belaka. Kalau semua keturunan mati, semua kena baca doa ni. Tuan-tuan, mati ni tuan-tuan
saat yang pasti akan dihadapi oleh kita, sakit yang paling sakit dalam seumur hidup kita. Sakit yang paling sakit. Muslimah, sakit yang paling sakit yang pernah dia rasa sebelum ini sakit benda. Sakit masa bersalin. Tu sakit yang paling sakit hak pernah dia rasa sebelum ini. Sebab tu Nabi kata, muslimah yang melahirkan anak, bersalin melahirkan anak itu, setitik darah yang gugur ke bumi menghapuskan seluruh segala bentuk dosa-dosanya yang telah dia lakukan sebelum itu. Tu hebatnya muslimah. Muslimi beranak juga. Bersalin juga tak ada kita. Kita tak ada benda kita. Sebab tu masa ada seorang sahabat, dia pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, pada siapakah patut saya ni buat baik?" Lalu Nabi jawab, "Kepada ibumu." Dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, kepada siapakah patutnya saya buat baik, buat kebajikan, nak layanan terbaik, pada siapa?" Nabi jawab, "Kepada ibumu," 2 kali. Ditanya lagi Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapakah sepatutnya saya buat baik?" Nabi jawab yang ketiga, "Kepada ibu." Lalu ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kepada siapakah yang sepatutnya saya buat baik?" Lalu Nabi jawab yang ketiga, "Kepada bapamu." Yang keempat, "Kepada bapamu." Nombor 4, nak gambarkan penat lelah, walaupun yang cari rezeki, yang keluar pagi balik petang, keluar jalan jam balik jalan jam, siapa? Ayah kan? Tapi isteri, ibu walaupun tak bekerja, dia ni suri rumah sepenuh masa, tetapi kalau kita hitung kerja isteri, kerja ibu lebih teruk daripada kerja bapa. Betul tak? Kena macam tu. Dia lebih teruk. Pasal benda kena anak masih kecil, nak bawa bekal pergi sekolah, dia kena bangun awal pagi, sebelum subuh dah bangun dah. Musim bulan Ramadan, suami tunggu makan je, isteri bangun pukul 4 pagi lagi masak, ada seumpamanya. Lepas tu anak clear pergi sekolah semua sekali, kita buat benda pula. Bukan kita lah, saya dak lah sebelah sana. Buat benda pula. Tengok halaman rumah macam mana, kain macam mana, perlu basuh, perlu sapu, halaman rumah. Lepas tu tengok dah pukul 12. Persiapan pula untuk makan tengah hari pula. Kena ada anak sekolah, ambil anak sekolah pula. Suami balik buat persiapan untuk layan suami pula. Sampai bila dia ni? Sampailah pejam mata. Waktu tu dalam 4 harian. Berhenti dak, matilah dia sebenarnya. Besar pengorbanan seorang ibu. Sebab tu jangan pandang ringan erti seorang ibu ni sebenarnya. Tapi pun begitu, jangan kita ambil remeh-temeh pengorbanan seorang bapa. Kalau tak ada bapa, macam mana boleh ada kita? Pengorbanan dia cukup besar juga. Kena kita. Sebab tu kena jaga. Siapa-siapa yang masih ada kedua ibu bapa, buatlah yang terbaik. Buat terbaik, bagi layanan terbaik. Kalau jauh, telefon 2-3 hari sekali, telefon. Paling kurang mak ayah kita rasa dihargai. Biar dia rasa kita ni bagi penghargaan pada mereka. Tak apa, pasal nak balik tiap-tiap hari kemungkinan tak mampu. Biar kita dalam keadaan kita telefon tu tanya soalan sama. Benda ni pernah berlaku pada saya. Kadang-kadang kita telefon 2-3 hari sekali, kita tanya soalan sama. Tanya makan, tanya sihat ke tak, tanya hujan ke ribut ke, kemarau ke, macam mana. Kita tanya benda sama. Lalas sekali satu masa, dia kata semalam tanya soalan ni dah. Benda sama, pasal kita tak tahu tak tanya benda lain. Nak tanya benda-benda hak tinggi-tinggi pasal mak ayah kita tak mengaji tinggi. Kita tanya perihal suasana di kampung. Lalas sekali, bila mana kita tanya 2-3 hari sekali, dia kata sama je tanya.
Makan nasi lauk apa? Kita tanya benda-benda sama tak apa tuan. Tanya benda sama pun tak apa, supaya mak ayah kita ni rasa dihargai. Tak apa. Tak apa. Daripada dia ni rasa duka cita, tak ada siapa nak cakap dengan dia, tak ada siapa nak telefon dia. Seminggu sekali tak berdering bunyi telefon dia. Anak berapa? Sedozen anak. Mak ada 2 orang aja. Mak ayah 2 orang aja. Tapi seminggu sekali tak bunyi telefon dia. Anak di bandar ni 5 minit sekali telefon bunyi. Sibuknya urus dunia. Tengok. Sebab tu kita sebelum benda ni Allah Ta'ala uji kita bagi penghormatan terbaik kepada mak ayah kita kalau masih hidup. Kalau dah mati, peranan sebagai anak yang soleh, anak yang solehah, buat terbaik tuan-tuan. Kita tengok perbahasan asal kita. Makruh membuat bising ketika mengiringi jenazah, bahkan disunatkan supaya tidak meninggikan suara dengan membaca Quran. Tidak sunat kita baca Quran dalam keadaan tinggi suara masa tu. Berzikir dan lain-lainnya dalam keadaan tinggi suara. Cukup qadar mana? Cukup sekadar hendaklah digantikan perbuatan bising itu dengan bertafakur. Tafakur ni berfikir tentang kematian. Berfikir kita ni juga keturunan mati, menginsafi suasana tersebut. Kerana Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali pernah bagi tahu, hati yang sakit ada ubat tak? Ada ubat. Antara ubat yang paling mujarab, kata Imam Ghazali, penawar yang paling mujarab mengubati hati-hati yang sakit, hati yang liar, yang susah nak menangis. Mata jadi susah nak menangis pasal hati itu ego. Hati ada masalah, hati ada penyakit, hati itu keras. Tu yang jadi mata tu susah nak menangis. Bila mana duduk depan Allah Ta'ala, bangun 1/3 akhir malam susah nak menangis. Duduk depan TV tengok drama boleh menangis pula. Terbalik. Maka Imam Ghazali kata kalau penyakit ni ada pada kita, ada penawar yang paling mujarab. Mana penawar tersebut? Imam Ghazali kata penawar tersebut ialah ingat pada mati. Ingat mati. Kita iring jenazah ni, kita pikul jenazah, ataupun kereta jenazah duduk depan, ataupun kita duduk depan, kereta jenazah duduk belakang kita. Kita ingat suasana tersebut paling kurang boleh sentuh hati kita yang sedang berpenyakit ketika itu. Boleh sentuh keegoan yang ada di dalam hati kita ketika itu. Kena. Berdasarkan hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, la tutba'ul janazatu bisautin wala narin. Jangan diiringi jenazah dengan bersuara dan membawa api. Jangan kita iringi jenazah dalam keadaan kita tinggikan suara dan bawa api. Hukumnya makruh. Bersuara tadi, tinggi suara, bunyi kalut dengan suara, hukumnya makruh. Begitu juga dengan bawa api, mengiringi jenazah ni bawa api, ataupun bawa bunga. Bawa bunga tu tasyabuh dengan amalan sebelah sana. Amalan buat mana ni? India, kaum Hindu, dia bawa bunga-bunga mengiringi jenazah. Tak boleh. Seterusnya yang keempat, yang lebih afdal bagi orang yang mengiringi jenazah. Ni hak kita kena pegang betul. Paling afdal bagi orang yang mengiringi jenazah, mengiringi si mati, ialah berjalan di bahagian hadapan berdekatan dengan jenazah. Ni susah berlaku ni pasal tepat nak ke bumi jenazah jauh dah kita ni. Paling afdal macam mana? Kita mengiringi jenazah dalam keadaan berjalan kaki, kita duduk bahagian depan, dekat dengan jenazah, biar kita duduk bahagian depan. Tapi biasa orang mengiringi jenazah duduk depan ke belakang dalam masyarakat kita. Duduk belakang jenazah duduk pergi seorang dia. Dia duduk dulu tu. Terbalik habis zaman kita hari ni. Sepatutnya
Di samping hak duduk di belakang, biarlah ada satu kelompok duduk di depan. Sebab tu dalam perbahasan ini dia kata afdalnya berjalan di bahagian hadapan berdekatan dengan jenazah, dekat dengan jenazah. Jangan tinggal jenazah. Kita berjalan depan, tiba-tiba kita tinggal jenazah. Kita tak pikul jenazah, memang laju. Yang orang pikul jenazah ni lambat. Pelan-pelan lah kita. Tapi tak berlaku dah ni tempat kita ni. Pasal dah naik van semua dah. Naik kereta berlaku. Kerana mereka semua adalah pemberi syafaat kepada jenazah di sisi Allah Ta'ala. Orang hak duduk jalan belah depan ni, orang hak bawa syafaat kepada jenazah di sisi Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi siapa hak sepatut duduk belah depan ni? Orang-orang hak baik-baik, alim ulama, orang-orang soleh, dia duduk bahagian depan. Duduk depan, dia mengiringi duduk bahagian depan. Tapi tak berlaku dah hari ni. Masuk saya sendiri pun dengan sebab jauh kan. Pergi pula tumpah orang. Duduk belakang sekali. Tu imam duduk belah mana? Belakang sekali. Hampai orang, kita orang sampai. Tu. Afdal hak mana? Afdal nisbah pada berjalan kaki. Orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik ini duduk bahagian depan. Dia mengepalai, mengetuai. Jenazah ni duduk bahagian tengah. Moga-moga memberi satu gambaran yang baik kepada si mati tersebut. Oleh itu, sesuailah mereka berada di hadapannya. Kena duduk belah depan. Sepatutnya macam tu. Walaupun tak berlaku, kita buatlah perubahan pelan-pelan lepas ni. Nisbah pada zaman kita hari ini, walaupun kita hantar naik kenderaan dengan sebab tempat kita jauh, biarlah ada pergi dulu pun tak ada masalah. Pergi dulu, apa tu jenazah duduk di belakang, apa ambil daripada sini juga. Dalam keadaan suasana kita pada hari ni, kita ambil adab tersebut. Biar ada kelompok belah depan jenazah, lepas tu ada juga yang mengiringi di bahagian belakang. Perkara ni berdasarkan hadis Nabi SAW juga. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya, aku telah melihat Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar berjalan di hadapan jenazah. Ni Nabi, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar duduk depan. Nak gambarkan orang soleh-soleh, orang hebat-hebat, orang yang dekat dengan Allah. Dia duduk mana? Dia yang mengepalai, mengiringi jenazah tersebut. Walaupun maksud mengiringi ni belakang sebenarnya, tapi nisbah pada orang soleh, dia kena duduk depan. Afdal duduk depan. Lepas ni jenazah nak pergi, biar siapa pergi dulu? Biar ustaz pergi dulu. Ni dia tinggal ustaz. Biar ustaz pergi dulu. Biar siapa-siapa alim ulama pergi dulu. Tak kira lah. Kalau saya kalau ustaz lain, tak kira lah. Kita ambil ni hak Nabi ajar berasaskan hadis Nabi. Nabi, Saidina Abu Bakar, Saidina Umar duduk depan. Jenazah duduk mana? Jenazah duduk belakang. Abu Daud juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Ar-rakibu yasiru khalfal janazati wal mashi khalfaha wa amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Orang yang berkenderaan hendaklah berjalan di belakang jenazah. Ni sebab kepada orang yang naik kenderaan. Dia hendaklah duduk di belakang jenazah. Ni kalau jenazah kita pikul. Tiba-tiba ada orang naik kenderaan, naik benda. Zaman Nabi dulu naik unta, naik kuda. Jenazah pikul, maka hak naik kuda tu duduk belakang. Hak naik unta tu duduk belakang. Dan orang yang berjalan kaki hendaklah berada di belakang dan di hadapan, di sebelah kanan dan di kiri, berdekatan dengan jenazah. Tengok, ni baru maksud mengiringi. Hak naik kenderaan duduk belakang, hak berjalan kaki ada duduk belah depan. Hak siapa duduk belah depan ni saya sebut dah tadi, ni orang-orang soleh mengepalai belah depan. Hak duduk belah belakang, hak belah kanan, belah kiri pun juga si orang berjalan kaki.
Itu berasaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ni sebab pada zaman kita hari ni macam mana? Jauh nak pergi hantar. Maka kita buatlah dalam suasana kita pada hari ini dengan sebab kita berkenderaan. Hak pergi dulu biarlah orang-orang soleh pada zahir, hak hakikat, hak dalam, hak batin kita serah pada Allah. Pada gambaran zahir, pakaian dia gambaran orang baik-baik. Tutur kata dia menggambarkan orang baik-baik. Penampilan luaran dia semua gambaran orang-orang yang soleh. Maka kita bagi dia duduk depan. Lepas tu jenazah duduk tengah-tengah. Belakang semua secara umumnya duduk belakang mengiringi. Tapi sekarang ni jarang orang nak mengiringi jenazah. Pasal sibuk belaka. Habis solat semua pakak balik belaka. Pasal sibuk belaka. Tu zaman kita ni. Tak sama dengan kampung-kampung dulu. Satu kampung dulu, kalau di kampung, kalau hari tu ada kematian, semua pakak tak pergi menoreh getah. Tu kampung dulu. Betul tak macam tu? Tu kampung. Kalau kampung dulu, kalau berlaku kematian, semua pakak tak pergi menoreh. Semua tak pergi masuk kebun. Pasal benda? Ni, pergi menguruskan jenazah. Walaupun sekadar sapok, pergi tunggu je. Pergi tunggu je. Hak mandi jenazah 2-3 orang je. Ramai. Duk tunggu ni. Nak buat benda tu. Nak solat jenazah, nak mengiringi jenazah. Bila mana pergi kubur, penuh kawasan perkuburan. Tu zaman dulu. Zaman hari ni tak ramai dah. Tak ramai. Pasal benda? Pasal kefahaman Islam sudah makin hari makin terhakis. Ilmu makin hari makin terhakis. Tempat mengaji ilmu macam ni. Ni malam ni kira ramai ni. Kira ramai ni. Orang tak apa nak minat mengaji, orang tak nak minat solat berjemaah, orang tak minat. Orang minat pergi mana? Orang minat program-program makan. Sebab tu sekali-sekala kita kena buat macam mana pula? Program di masjid, jangan letak apa ni nama nak kuliah ke forum perdana, jangan letak. Buat benda. Buat kain rentang besar-besar, jamuan gulai kawah perdana. Besar punya. Tu dia. Setuju tak? Pasal orang kita minat makan. Buat besar atas tu jamuan gulai kawah perdana di Masjid Taman Qasas. Berapa hari bulan buat situ. Penceramah, program apa tak ada, jangan sebut program benda. Program benda biar orang nampak program makan gulai kawah je. Datang tak orang? Confirm datang. Tahu tanda datang, tuan-tuan tengok musim hari raya Kurban. Betul tak? Penuh pekarangan masjid. Yang pernah datang masjid pun datang, yang tak pernah datang pun datang, semua datang belaka. Pasal mana? Pasal raya Kurban. Pasal dia tahu datang tu dah dapat boleh buat balik paling kurang 0.5 kilo, paling kurang 1 kilo seorang. Betul tak? Orang kita hari ni dia suka nampak barang dengan mata kasar. Dia tak suka. Dia tak nampak dengan mata hati. Nilai kebajikan hak kita duk bertungkuh lumuh hari ni, datang berjemaah, buat kebajikan, belajar dan seumpama, semua tu kita nampak dengan mata hati. Tapi kalau mata hati buta, nampak tak? Tak nampak. Tu yang tak datang. Pasal apa tak datang? Pasal buta mata hati. Walaupun mata ni celik. Tu kedudukan. Tapi kalau kita bercakap macam ni, dia kata ustaz, marah pula. Lepas tu nak cakap macam mana lagi? Nak cakap macam mana lagi? Kalau mati, kalau berlaku itu ini, barulah cari masjid, cari ustaz, cari alim ulama. Tengok. Betul tak? Tapi memanglah, lebih-lebih lagi hak memang ahli masjid, memang dia cari ustaz lah kan. Memang hak jenis ahli masjid macam si mati hak terbaru baru-baru ni. Nama apa? Allah yarham Haji Bahari kan, baru-baru ni. Ni memang tak sunyi daripada masjid. Walaupun sakit, jalan perlahan-lahan. Saya ingat di tempat dia situ. Di tempat dia. Tak tahu siapa ganti pula ni. Siapa ganti tak lama tempat dia. Pasal dia dah menyusul, dah pergi. Nak azan. Kita bagi laluan pada lawangan azan, lepas tu kita sambung balik.